Okey, saya dah record ni. Okey, ni kelas employee, kelas person yang saya buat, kemudian kelas employee yang saya copy and paste, tapi you kena aware lah pasal muka dia tak nak sama. So kalau saya sini ada error tak? Tak ada apa. Ni dia telah override ni. Okey, kenapa ni? Ini adalah kelas employee, ini adalah subclass kepada kelas person. So dalam kelas employee ada display. So dia telah override bagi method display yang terdapat dalam kelas person. Ini adalah overridden method yang telah di override. Okey, selesai, tak ada masalah. Kemudian apa lagi? Tengok ni. Okey, so kita buat dalam main method lah. Kita buat satu lagi benda ni. Di mana saya nak buat? Saya buat dalam, ya Allah, mana ni? Okay, saya buat dalam ni lah, senang sikit. Public PSVM pump. Okey, keluar. Kemudian ni, so ni adalah identasi cukup penting nak tahu. Okey, so kita buat dalam soalan person P employee. Okey, person P employee, person P, okey. Person P kemudian employee E. Kita tahu employee adalah subclass kepada kelas person. Okay, so sekarang ni apa yang nak buat? Okay, soalan yang pertama adalah write a Java statement that demonstrate a concept of polymorphic reference. Okay, to create one record employee using its constructor of employee class. Kita tengok dalam employee class kita nak simpan apa ni? Employee, nama dan juga staff ID. Okay, so itu buatlah. So selalunya bila polymorphic reference ni dia akan jadi, contoh saya sebut person P sama dengan new employee. So saya masukkan apa ni? Zabidin, metrik staff ID 1 2 3. Itulah maksudnya polymorphic. So bermaksud P ni adalah berjenis superclass dan objek ni kita create daripada subclass. So bila you buat P sama dengan, sebab kita dah declare kat sini dah P, kita buat new employee, so letak nama dah. Nama saya Zabidin sebagai string. Sebab kita nak gunakan ni, kita nak gunakan apa ni? Nak gunakan constructor class employee. Zabidin dan tak 1 2 3. Dah selesai. Itulah soalan yang pertama. P ni adalah berjenis superclass, objek ni adalah berjenis subclass. Objek ni adalah datangnya daripada objek subclass. Faham ah? Faham tak faham? Faham, sir. Okey, yang lain saya harap faham. Kemudian B, write a Java statement that demonstrate the concept of polymorphic behavior. Polymorphic behavior ni kalau contohnya adalah kita nak display lah, kita nak display ni. Kita nak panggil display method display ni yang terdapat dalam kelas employee, sebab display method dan employee dia telah override display method yang terdapat dalam superclass iaitu person. So buat je lah. So maksud P dot display. So masih ingat lagi syarat untuk nak polymorphic reference ni, bila kita buat seperti ini, P dot display ni, kan saya dah cerita itu kan, berkenaan dengan compute grade tu. Okay, so bila you buat sebegini, di sini you nak panggil display yang terdapat di dalam kelas employee. So bila you buat macam ni, pastikan display ni berada pada dua kelas. Satu berada pada subclass iaitu employee, dan satu lagi adalah display yang berada pada superclass. Okay, tapi kalau you delete display ni akan jadi masalah. Okay, itu berkaitan dengan polymorphic reference. So bila you run, itu keluar nama Zabidin. Okay, Zabidin dan 1 2 3. Okay, kemudian apa lagi? Soalan D, C, which demonstrate the concept of method overriding. Method overriding, so kita tahu
display dalam subclass employee ini telah override display yang terdapat dalam superclass person. So kita dah override. Okay, kita telah override. Kemudian so jawapan tadi apa, jawapan apa tadi? C. Overriding ni adalah method display. Kemudian which method demonstrate the concept of method overloading? So method overloading adalah selanjutnya kita akan tengok dalam kelas yang sama, iaitu class employee. Nampak? Class employee ni kita ada dua method, display yang tanpa parameter dan display yang ada satu parameter. Itu je. Kemudian E, suppose that one of the two classes is to be defined as as abstract class. Which class and which method in the class are the most suitable to be defined as method. So kita nak cari, sekarang kita tengok ada method display berada pada subclass dan juga berada pada superclass person. So kebiasaan kita akan jadikan person ni sebagai abstract class. Okay, abstract class. Sebab apa? Bila person ni adalah disetkan sebagai abstract class, display pun akan jadi sebagai abstract method. So kalau you nak buat public class, public mana dulu? Kalau tengok public kalau apa ni? Kalau abstract class, okay, bagaimana nak buat? Okay, public abstract. So public diletakkan, contoh kita buat, kita akan letak abstract. Okay, abstract. Ini pun sama. Kita akan letak abstract. Okay, okay, abstract. So kalau abstract, contoh kalau you buat abstract apa jadi? You tak perlulah letak apa ni, letak open clear space ni, tak boleh. Sebab dia kena ada method signature sahaja. So you kena buat itu je. Itu so person ni dah menjadi abstract class. So abstract class dia akan ada non abstract method dan juga abstract method. Nampak? Itu untuk abstract method. Okay. Nampak? So bila you run pun tak ada masalah lah, sebab bila subclass iaitu employee, kelas ni telah menjadi subclass kepada class person, dan class person ni adalah abstract class, dan dalam class person ni ada abstract method. So wajib atau mesti, suatu kemestian untuk class employee akan override method display ni, sebab dia adalah abstract. So kena override. Okay. So bila you run, okay, tidak ada masalah. Okay, itu je. Okay, itu yang pertama. Okay, soalan yang kedua. Soalan kedua, apa ni? Class B and Class C are children of Class A as shown below. Okay, sini kalau you nak buat public semua susah. Kan dia remeh sikit. Okay, saya buat macam ni lah. Kita buat saya copy dulu. Okay, buat satu lagi, new Java class. Kita buat kelas A lah. Jadi kita buat kelas A. Kita tengok dulu. Okay, kita buat kelas A. Okay, kita ada kelas A. Kelas A ni tidak ada apa-apa. Okay, so kita ada berapa kelas? Kelas A, kelas B dan kelas C. So kita buat lagi kelas B. Okay, kelas B. Kemudian kita ada kelas mana? Kelas C. Okay, kelas C. Okay. Kemudian pukul 1:30 you ada kelas ke?
Ah, dia kelas ke 1.5? Dia selalu ambil masa orang lain. Okey, tengok. Ini kelas, saya copy lah kelas B. Okey, kelas B saya akan letak dalam kelas B. Kelas B ni kan, saya copy ya. Kelas A, sebab kelas B ni adalah kelas B adalah subkelas kepada kelas A, so saya buat kelas A siap-siap lah. Ni kelas B. Kelas B extend, ni saya buat siap-siap. Okey, nampak? Ini penutup dan pembuka. Okey. Kemudian ini, okey. Ini untuk kelas B. Okey. Kemudian kelas C. Kelas C dia extend je, public class. Kalau kita tengok, saya copy dalam Word, so saya letak dalam sini kelas C, Ctrl A. Okey, kelas C. Inilah kelas C. Okey. So kita tahu kelas B dan kelas C adalah subkelas kepada kelas A sebab dia adalah extend. Okey, extend. Kemudian soalan yang pertama dalam task 2. Class A implement a method. Class A implement a method name a method A method which overridden by class B that print A method to the console. Okay, so ni task 2. So you buatlah class A method. Sorry, method namanya A method. Okay, so ini adalah bukan A method ni bukan abstract class. Sorry, abstract method, dia biasa aja. So bila kita kembali, okay, tengok B ni dia ada A methods. Okay, copy balik lah. Sebab kita tengok kalau ikut soalan task 2 A, class A implement a method name a method which is overridden by class B. Class B telah override A method yang terdapat dalam class A. That print A method. Okay, contohnya, copy lah. Macam ni. Nampak? Okay, A method. So dia apa yang dia tulis? Kalau ikut dalam soalan tu, dia tulis A method. A method. So dia tulis apa? Saya tak ingat lah. Dia rapatkan. Dia rapatkan jadi A method. Itu je lah soalan dia. Kemudian to the console, class A, and class A also has an abstract method named abstract method. So dia ada nama abstract method, nama dia abstract method yang tiada parameter dan no return value. So you buatlah. Nama dia public, okay, public void, nama dia abstract method. So dia tidak ada apa ni bagi? Dia tidak ada detail implementation lah. Nama dia abstract. Okay, abstract. So itu ya. Apa maksud dia ni? So maksud bila kita ada abstract method, automatically kita kena ada abstract, abstract class. Okay, itu dah selesai untuk soalan A. Okay. Kemudian B. Suppose we want to implement abstract method in class B dan C as well. Okay. Abstract method in class B will print abstract method in B, and abstract method in class C will print abstract method in C. So kita tahu bahawa apabila kita ada abstract method yang terdapat dalam abstract class A, okay, so mana-mana kelas yang menjadi subkelas A ni, contoh kelas B dan kelas C adalah subkelas kepada kelas A, so wajib bagi mereka ini B dan C ni implement abstract method. So you copy, okay, and then you buatlah di masing-masing. Sebab wajib lah, sebab dia adalah abstract method. Abstract method, so you buang perkataan abstract ni. Okay, dia kena buang. Kemudian open buka, so SOUT, dia akan kata abstract method in B. Yang ni pun samalah. You copy, kemudian you letak pada
C. Okay, letak pada C di mana dia. So selesai. Abstract method in C. Itu je. Okay. Sebab mana-mana subclass, mana-mana kelas yang menjadi subclass kepada kelas A, wajib bagi kelas B dan C ni untuk redefine method yang redefine abstract method. Dalam kes ni namanya adalah abstract method. So dia kena redefine. So ini contoh redefine abstract method in B, abstract method in C. Kemudian apa lagi ya? Okey, ini untuk B dah selesai. Kemudian test. Itu kalau test kelas test AB ya. Test AB di mana dia? Test AB. Okey, saya buat test nama test AB kan. New Java kelas test AB. So bila saya inilah kelas test AB, nampak ada error kat sini. Okey, okey. Terus sekarang ni method sekarang ni kita panggil print object. Print object ni adalah objek yang berjenis static sebab dipanggil dalam method static main. So kita buat print object. Okey, kita buat atas lah. So kita buat, so print object ni dia tidak return nilai sebab kita buat public public void tidak return nilai, nama dia static. Kemudian dia akan ada parameter. Nampak? Sekarang ni kita gunakan polymorphic reference. Kita tahu B dan C ni adalah subclass kepada A. So kita gunakan polymorphic Okey, kita buat A contoh tu Kemudian kita open dan close. So kita buat, kita panggil apa ni? Kita akan panggil, kalau soalan tu dia suruh panggil apa? Dia akan panggil abstract method. Okey, dia akan panggil abstract method. So A dot abstract method. Selesai. So dah ada? Cukup tak? Jadi ini, yang ni dah. Yang ni. Okey. Okey. Ini apa ni? Expected. Apa yang expected? Public static void print object. Public. Mana? Dia tak boleh public. Itu. Apa lagi ni? Cabang statik ni. Cuba kita run. Okey, dah keluar. Okey, kalau you nak buat ni pun tak masalah lah. Okey, dah. So keluar seperti mana yang dalam ni, dalam apa? Dalam ni. Okey, itu contoh yang you boleh buat. Okey, kemudian apa lagi? Okey, keluar result dah. Okey ya. So sebab kenapa saya tak letak B atau saya kena buang static ni. Silap. Static void. Ni tu bila you all buat baru you faham. Tengok ni. Baru clear. Okey, baru clear. Okey, static void. Okey, so bila okey. Kenapa saya tak kat sini, kenapa saya tak letak B ke ataupun C? Tak boleh lah sebab sini dia akan panggil objek B, sini dia akan panggil objek C. So kalau saya buat B, dia akan jadi error. Nampak error Amna? Incompatible type new C ni. C ni. Yang ni berjenis kelas B, yang ni berjenis kelas C. Tak boleh. Kalau saya letak C, yang ni pula yang ke problem. So masing-masing B dan C ni adalah subclass kepada kelas A. So nak jadikan sebagai general ataupun kita sebut sebagai polymorphic reference, so you akan letak
Ini yang dimaksudkan dengan polymorphic reference. Okey, dah. Okey. Okey, so, kalau siapa yang ada kelas boleh leave. Okey, saya tak terang masalah. Tapi kalau siapa yang tak ada kelas, okey, saya nak continue yang satu lagi. Okey. So kalau you leave tak ada masalah, saya tak ada perasaan. Okey, nanti saya akan post video ni. Kemudian lab yang satu lagi, interface. Interface ni kita tahu. Interface ni dia, okey, saya buat senang lah. Copy, interface. Okey, bagaimana you nak create interface? Ada error ni, kenapa ada error ni? Page and, tak ada apalah, biarkan. Okey, so nak create interface macam mana? New, nampak? Default, you pergi ke package ya, default package, right click, nampak new, dah nampak ni, Java package. Okay, so nama package adalah enclosure. N-C-L-O-S-U-R-E. Enclosure. Finish. Mana dia? Oh, silap lah. Nah, itu yang masalah ni. Bila you cuba, you akan dapat tahu ni bukan saya masukkan ini. Silap. Sepatutnya saya kena pergi default package ni. Default package, new. Kali ni saya delete dulu lah. Saya tak boleh delete sebab benda ni ganggu. Delete, yes. Okay, so you pergi ke mana? Default package, new, kemudian Java interface. Dekat default package nama dia enclosure. So you finish. Kemudian nampak ini adalah interface. Selalu kita akan buat kelas kan? Kelas. C pun kelas. So ini adalah interface. So interface saya copy. Saya control A tadi saya dah copy dah. So enclosure. Okay. So ini adalah, kita tahu bila kita buat interface ni, dia mesti ataupun dia hanya ada abstract class. Walaupun di sini dia tak tulis abstract ni. Walaupun di sini dia tak tulis abstract, secara automatik dia adalah abstract method. Okay, abstract method. Dia adalah abstract method. So you kena ingatlah ini adalah abstract method. Perimeter dan juga array sebab dia buat dalam enclosure. So saya copy pula kelas, kita ada beberapa kelas ni. Kita ada kelas circle dan kelas square. So kelas square ni saya buat dalam satu kelas lah, senang. Apalah saya buat dua kelas. Nanti you confuse lah. Okay, so saya buat satu kelas new Java class, nama dia circle. Sekarang ni nampak gambar saya tak? You all nampak kelas saya tak? Azimah. Azimah. Apa nama you all yang ni wakil kelas ni? Azmira. Azmira. Gambar saya ada keluar tak dekat skrin? Ada? Dah. Ada? Saya boleh dapat tahu. Tengok pemenangan Sahwadi. Bendang. Okey. Okay, ini circle saya dah copy. Kemudian saya nak buat satu lagi, nama dia apa nama dia? Square. Okey. Okey, saya nak buat square. So bila you nak copy, pastikan you tahu open dan curly brace tu. Saya tak sini lah. Senang sikit. Okey, you all akan nampak nama dia square. Okey, square, kita tengok Ctrl A. Okey, nampak dia pening ni. Oh, ada lagi 10 minit. InsyaAllah kita boleh buat. Tak, Allah manafi. Lepas ni kalau saya guna Webex, okey lah. Webex ni dia license, dia tak terhad kepada masa sebab kita license. Okey, sekarang ni ini adalah apa ni kita panggil sebagai interface. Okey, kemudian sekarang ni kita ada satu kelas yang ada kelas enclosure test. Kelas enclosure test. Enclosure test di mana dia? Tadi kelas yang ada kelas enclosure test. ENCLO enclosure
test. Okay, keluar dah enclosure test. So saya Ctrl A, Ctrl V. Okay, ini adalah kelas enclosure test. Okay, kita dah ada apa maksud ni? Nampak dia akan ada masalah ni. Okay. So bila you all dah apa ni dah nak apa. Okay, sekarang ni kita tengok kelas circle. So sekarang ni enclosure ni dia ada abstract method, parameter dan area. So mana kata you all kena implement kedua-dua method ni di dalam subclass circle dan juga square Java sebab dia dah implement. So kita akan implement apa ni? Implements. Okay, implements ada S. And closure. Okay, square pun kena enclosure. Circuit just not override. Okay, tak apa. Nanti kita akan override. Kena implement and closure. Okay, dah. Okay, sekarang ni kita nak override method apa ni? Method separameter. Apa method parameter? Parameter untuk formula. Untuk circle. Kita gunakan double Perry, tubuh Perry ya. Sama dengan Perry mean perimeter max keluar dot pi, nampak? Kita guna pi. Apa ni? 2 times max pi kali jari. Jari means radius lah. Mana bintang. Okay, radius. So radius kita ambil dekat sini lah, kat atas ni. Okay, dah. Area. What is area? So double ni, so kita kena return lah. Sebab dia dah return type. So kita akan return return, return Perry. Okay. Kemudian sini double array itu array lah. Saya buat luas lah 6. Luas sama dengan apa? Max dot pi j kosong tu kan? Pi j kosong radius times radius. Okey, itu je. Ini kena buang lah. Bila you buat, you akan faham. InsyaAllah. Okey, dah selesai. Ini kita telah override. Ini pun kita telah override. Okey, tak ada masalah. Kemudian dalam square. Okay, dalam square pun sama juga. Kita copy ini. Copy masuk dalam square. So kita override. Mana dia? Kita override. So perimeter. Apa perimeter? Double. Kemudian Perry sama dengan perimeter untuk square. Dia saya sama 4 kali WIDTH. Okay lah, betul. Okay. Kemudian jangan lupa kena return return Perry. Kemudian area pula kita buat saya tak suka ni, dia kena indentation kena sama. Double, kemudian luas saya letak apa luasnya? Width, dia ada satu parameter ya, width times WIDTH. Betul lah? Betul tak? Area untuk ni, andaikannya. Okay, dah. So, kemudian okay, ini kita override, kemudian ini pun what happened? Boleh. Ini dah override, ini pun override. Okay. Allah. Oh, ni dah pergi sana. Okay. Tak apalah. Ini so tidak ada masalah. Oh, missing return. So return return. Return luas. Okay, selesai. Okay, enclosure tidak ada error. Circle pun tidak ada error kat sini. Ni tak ada masalah. Ni apa ni? Ini tak ada.
Oh, return. Nampak? R-E-T-U-R-N, luas. Okey. Enclosure, tak ada error. Circle, ada 4 minit lagi. Hai, naik cepat. Circle, tidak ada error. Square, tidak ada error. Ni apa ni? Okey, kita type ni. Alright. Okey, selesai. Enclosure test. Enclosure test ni apa masalah dia? Okey. Contoh. Tak. Okey, apa masalah dia? Enhance loop. Ini optional. Enhance loop ni you all dah belajar kan? Okey, saya lebih suka ni. Senang sikit. Okey dah. So bila you run, voila, keluar dah. Okay. So, faham semua? Kalau gunakan, kita ada 3 minit. Ya, di sana. Okay. Kalau kita gunakan interface, okay, pastikan semua subclass yang implement interface. Okay, so bila kita buat interface, mana-mana kelas yang implement interface enclosure ni wajib atau kemestian untuk redefine by method parameter dan juga area. Tengok, kita telah redefine parameter area dan parameter area. Okay, dia interface ni dia lebih kurang sama seperti abstract class. Cuma abstract class dia bukan hanya ada abstract method, tapi dia ada juga yang bukan abstract method. Tapi apabila you melibatkan interface tersebut hanya ada abstract method sahaja. Itu saja. Okay, saya harap you all faham. Nanti saya akan letak benda ni dalam apa ni? Dalam Google Site. Okay, project abstract interface. Okay, ada soalan yang nak ditanya? Faham? Wakil Azmira? Faham, sir. Yang lain saya faham Okay. So ini saya yang buat lag untuk you. Okay, you buat lag untuk saya ni. Okay, so sekarang ni tinggal 1 minit 44 second, 1 minit 40 second. Okay, kita stop kat sini dulu. Kita akan jumpa di selepas raya. Okay, so saya akan buat satu link untuk you hantar assignment. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat tengah hari. Selamat petang, dah 1.36. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari sekali lagi. Okay. Ada yang nak scan attendance ke? Cuba kelas nak cuba unmute, cuba cakap. Kalau tak saya ni. Tak ada? Okey, tak ada apa. Okey, ada apa-apa bagi tahu dalam WhatsApp, saya akan masuk manually. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.